Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wan nasiril haqq bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadarihi wa miqdarihil azim. Bismillah, Masya Allah, Allahu Akbar. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah sekali lagi. Di malam ini, malam ke-28 kita berpuasa. Semoga kita dapat melalui malam-malam kemuliaan Allah di dalam bulan Ramadan, terutamanya ketika di 10 malam terakhir ini. Jadi siapa yang mengambil peluang setiap malam beribadat, insya-Allah kalau Lailatul Qadar datang pun dia dah berada di dalam wilayah ibadat tu sendiri. Kalau yang nak tunggu kata malam ni baru malam Lailatul Qadar, jadi beratlah sikit. Sebab tak tahu mana satu yang malam Lailatul Qadar ni. Baik, so alhamdulillah. Sekali lagi kita ni ada lagi sampai besok dah Khamis, Jumaat insya-Allah. Jumaat malam Sabtu tu insya-Allah, mungkin Sabtu malam Ahad, Jumaat malam Sabtu, Ahad tu dah raya dah. Kalau hari Jumaat ni kalau dapat melihat anak bulan tu, kalau tak nampak maknanya hari Ahad tu raya, hari Sabtu kita dah tangguh dulu kuliah. Maknanya berarti hari besok, hari Jumaat last lah insya-Allah untuk sesi kali ni. Lepas tu kita tengoklah pula lah lepas daripada raya tu macam mana pula kita nak susun jadual kuliah ni. Baik. Jadi saya nak habiskan dulu sedikit lagi tajuk tentang dua kalimat syahadah ni. Tak habis sebenarnya ya. Cuma nak selesai sikit, ada lagi bahagian-bahagian yang kita kena cover lagi sikit. Semalam pun kita dah pergi kepada tentang iqrar, tasydid, tentang syahadah adalah sumpah. Kenapa jadi sumpah? Malam ni pun kita masih lagi di daerah itu dalam perbahasan tentang penjelasan bagaimana orang yang memiliki kalimat syahadah ini dia sebenarnya memiliki kekuatan langit dan bumi. Berarti kalau setiap orang Muslim yang beriman kepada Allah dan Rasul, dia menjunjung dan menanggung akan kalimat syahadah ini, maka berarti kita umat Islam memiliki satu kekuatan yang maha dahsyat, seperti mana kekuatan yang ada pada diri Rasulullah dan para sahabat-sahabat Nabi SAW. Tak takut dalam menegakkan Islam. Hampir 3/4 dunia ditawan oleh para sahabat untuk menyebarkan Islam. Kerana apa? Kerana mereka memiliki satu kekuatan yang amat dahsyat, yang amat hebat, iaitu kekuatan dua kalimat syahadah. Kenapa para Nabi dan Rasul begitu berani, begitu hebat berdakwah? Tak takut langsung. Walaupun Allah uji mereka juga. Nabi pun juga diuji macam-macam ujian yang kena terima. Kenapa mereka bersungguh-sungguh buat? Kenapa? Kerana mereka bersumpah setia dengan Allah. Mereka mubayyah dengan Allah. Mereka berjanji setia dengan Allah untuk taat kepada Allah. Maka once bila mereka mengaku bersumpah dengan Allah, mereka tahu bahawasanya ada akibat, kesan ataupun risiko daripada janji dan sumpah tersebut. Iaitulah apa? Keberanian itu sendiri, zahir daripada sumpah tu. Risiko dia apa saja yang Allah bagi, redha mereka kepada Allah.
Kalau Allah nak matikan mereka syahid, mati. Allah nak cincang mereka, cincang. Itu keberanian yang luar biasa daripada kesan perjanjian dengan Allah tu. Tapi bagi orang yang tidak pernah berjanji dengan Allah, dia peduli apa? Dia cari reta ya. Dia sibuk dengan reta dunia dia. Dia tak kisah bab-bab nak dakwah kepada orang lain. Sedangkan ini adalah satu perjanjian, satu sumpah setia kita kepada Allah. Sebab tu orang-orang yang berjanji setia, kita tengok dahsyat dia orang ni punya dakwah. Dia sanggup tinggal kehidupan kesenangan dunia ni. Orang pakai kereta mewah-mewah, dia naik motor Kapcai pun tak apa. Naik kereta Proton Saga buruk pun tak apa. Tak ada rasa dengki dia kepada orang yang naik kereta mahal-mahal tu. Sebab apa? Sebab dia tak nampak benda tu sebagai satu keperluan bagi dia. Cuma dia nampak dia kena tunai janji dia, iaitu mengajak manusia balik kepada Allah dan Rasul. Berbeza dengan orang yang hubud dunia. Dia nampak kesenangan itu. Dia nampak keangkuhan dalam mengejar dunia tu. Maka dia bermewah-mewah dengan harta-harta dunia tu. Itu perbandingan dia, perbezaan dia. Bila kita tak melakukan apa baik ataupun kita tidak melakukan apa-apa ikatan antara kita dengan Allah. Tak ada ikatan. Kita buat apa-apa? Apa nak pergi dakwah? Dakwah buat apa? Pergi dakwah apa susah-susah? Buat susah kita je. Kena maki hamun dengan orang, sumpah seranah orang. Kan? Tapi orang yang berjanji setia, dia takut apa? Nak malu apa? Aku tak malu kata, sebab kerja ni kerja Nabi. Yang malu tu tipu Allah, tipu Rasul. Tu yang malu. Tak buat kerja Allah, kerja Nabi ni yang paling malu sekali. Lepas tu orang itu yang paling hina di sisi Allah Ta'ala. Yang berjanji dengan Allah, dia buat kerja Allah. Biasalah dalam kita hidup atas muka bumi ni. Di sebuah negara macam Malaysia sini. Ada undang-undang dia. Bila ada orang tak pasti, orang tangkap. Kena tangkap, kurung dalam jail, dalam penjara. Imam Syafi'i, Imam semua masuk penjara. Sebab menegakkan kalimah Allah. Sebab perjanjian itu menyebabkan mereka itu begitu kental, mantap jiwa mereka itu berdepan dengan apa saja. Selagi agama Allah itu tidak dapat ditegakkan. Dia akan rempuh. Tapi yang maksud dia tu bukanlah kata membabi buta. Tapi dalam keadaan ada adab dia. Dakwah pun ada adab. Tak boleh kita duk terjah ikut suka je. Paksa orang tu, paksa orang ni ikut kita. Ni yang kita dalam kita tajuk ni. Tajuk syahadah ni kan, sebab tu syahadah ni bila kita junjung dia, kita meletakkan, kita mengambil syahadah tu, memakaikan pakaian kemuliaan itu kepada diri kita. Pakaian apa? Pakaian apa? Pakaian kemuliaan tu yang ada pada syahadah. Letak kat lidah, lidah jadi comel. Cakap molek Cakap tak huduh. Cakap hak baik. Pasal apa syahadah duduk kat lidah dia? Syahadah duduk kat mata dia, tak tengok benda haram. Syahadah duduk kat telinga dia, dia dengar benda yang baik. Tak dengar fitnah, ribah dan sebagainya. Syahadah duduk kat tangan dia, tangan dia jadi mulia, pegang benda yang baik. Tak cerca, tak maki hamun orang, tak dalam FB, tulis kata itu, kata ni buruk kepada orang. Tolong orang susah, sedekah dan sebagainya. Syahadah duduk kat kaki. Apa buat? Kaki tu membawa dia sentiasa ke tempat yang mulia, tempat yang baik. Menghalang kaki dia pergi tempat yang jahat. Jadi demikian juga kepada yang lain-lain. Sebab itulah kita duduk hendak sangat tu, syahadah tu sebab tu bila kena iqrar dengan tasydid. Iqrar tasydid. Tasydid membenarkan. Sama kita duduk zikir tu, la ilaha illallah. Dalam hati kita apa? Membenarkan tu makna ketuhanan dalam hati tu. Itu dia kena fokus. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ma'budu bihaqqi illallah. La ma'budu bihaqqi illallah. Tiada yang sebenar diabdikan diri melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. So kekuatan ini akan datang. Datang kepada kita. Cuba kamu bayangkan tengok. Kalau semua orang Islam, tak usah semualah. Sebahagian besar orang Islam kita ni ada kalimat ini. Tahu apa jadi kat Malaysia ni? Tak ada lagi dah huru-hara politik punya sekarang ni. Sakit kepala tengok politik. Yang naik di Perdana Menteri berapa orang ni? 3 orang naik berebut naik di Perdana Menteri. Berebut. Tapi kalau kekuatan ini ada pada setiap umat, tak berlaku benda-benda macam ni. Maka dia dipilih secara musyawarah. Bukan main pilih ya, dia naik dengan kekuatan. Hari ni pemimpin yang naik tu dengan reta, dengan kekuasaan. Maka dalam Islam tak. Dipilih melalui musyawarah. Siapa yang qualified layak?
Pemimpin syarat dia apa? Kena beriman kepada Allah dan Rasul. Itu satu dulu. Pemimpin kena apa? Kena hafal Al-Quran. Pemimpin kena apa? Kena hafal hadis contohnya. Pemimpin kena faham persoalan ilmu-ilmu hukum hakam. Oh, ini pemimpin. Ni pemimpin tak kerti bab-bab macam ni. Tahu kau duit lah. Itu masalah dia. Yang mengundi pun sama. Jahil tak kerti. Jadi sama-sama bertanggungjawab. Dan pemimpin pula itu yang jadi hari ini adalah yang dipilih oleh rakyat. Pemimpin hari ini yang lahir tu daripada rakyat. Mana rakyat nak tengok nak tengok rakyat, tengoklah pemimpin. Rakyat yang pilih pemimpin macam itu. So kita balik persoalan ini. So jadi malam ni yang kita dah bincang lepas yang semalam tu tentang ini tentang bagaimana syahadah menzahirkan suatu kekuatan yang sangat hebat. Sebab tu para sahabat Rasulullah bila berperang, mereka tu begitu gagah berperang. Dia mengejar syahid. Jadi dia rempuh tu, dia nampak dah lambayan-lambayan bidadari daripada syurga. Tak ada dia takut dan seorang. Dia bukan nampak ketakutan, dia menampak keindahan. Keindahan, nikmat mati dalam mati syahid tu. Kejar. Macam Khalid Al-Walid. Tak tahulah berapa ratus. Tu tikaman tusukan pedang panah kena kat badan dia. Tak mati-mati. Penyendakkan kejar syahid. Keberanian itu luar biasa. Kita pun heran bagaimana sahabat-sahabat ni mempunyai kekuatan luar biasa. Baik. Kemudian, bolehkah ada kat kita hari ni? Boleh, tapi kita tak peduli. Kita dah sibuk kekuatan viral. Percaya sangat kat handphone tu kekuatan viral. Sedangkan kekuatan syahadah tu ada, kita tak nak ambil. Kita tak nak ambil benda tu. Kita dah sibuk dengan akal ni. Dengan kekuatan akal, dengan tahsinul aqli. Dan percaya bergantung dengan kekuatan akal kita. Fikirlah dengan akal ni macam nak buat ni. Nak perang dengan RBA ni. RBA apa nama? Red Bin Army ni. Pok-pok tu. DAP semua tu. Nak perang. Oh, kita lawan dengan macam ni. Kamu lawan dengan akal. Buat apa? Baik kalau kita lawan dengan kekuatan syahadah. Kita doa kepada Allah. Dia ada kaedah. Dia amalan-amalan nak binasakan pok-pok kafirin musyrikin ni. Bukan kata kita takut berdepan dengan dia. Berdepan kita tak ada kisah. Nak berdepan, nak fight anytime lah benda ni. Tapi ada kaedah dia. Macam mana nak musnahkan kekuatan yang batil itu. Maka harus datang kekuatan yang hak. Bila datang yang hak, maka yang batil itu akan padam. Kita musnahkan kejahatan mereka tu dengan kekuatan pada kalimat syahadah ni. Tapi sebab kita tak cara benda ni, kita dah pakai akal kita. Kita dah guna tahsinul aqli tu, kekuatan aqliyah. Dengan pakai akal kita, konon-konon kita nak binasa dia begini, lawan dengan dia begini. Bukan tak boleh. Itu saya ada sebab kemarin. Apa yang Allah bagi kita orang Islam? Kita kena tanya kita dulu. Apa Allah bagi pada orang mukmin? Allah bagi 4 benda. Allah bagi 4 perkara. Apa dia? Iman. Ini irhas, mukjizat. Itu kat Nabi. Habis. Nabi wafat, majid tak ada. Ada lagi 2 tinggal kat kita. Iaitu kekuatan karamah dan kekuatan ma'unah. Karamah ni pada awliya-awliya. Pada wali-wali Allah. Mereka ni diberi dengan kekuatan itu. Manakala para orang-orang awam yang soleh, maka diberi dengan ma'unah. Tapi mungkin tak cukup. Ada. Mungkin tak cukup. Hanya beberapa orang yang memiliki kekuatan macam ini. Maka kita perlu lagi ramai. Lagi banyak kekuatan tu lagi digabung-gabung-gabung-gabungan, maka jadi kekuatan yang sangat ampuh, yang sangat hebat untuk berdepan dengan puak-puak kafirin musyrikin ni. Maka dengan kekuatan itu Allah akan menggerunkan puak-puak kafir ni. Dia tengok kita orang mukmin, dia dah gerun, dah takut. Tak perang lagi. Tak perang lagi pun, tak bergaduh lagi pun, dia tengok pun tak berani dah. Pasal dia tahu ni puak-puak ni kalau bahaya dia orang ni. Doa dia apa semua dia tahu. Tapi kita hari ni dah kehilangan satu kekuatan. Kita hanya tinggal solat je. Syahadah kita dah tak ada dekat kita. Sebab tu saya kata, kita kena kembali balik. Kita kena terima balik ke syahadah tu. Supaya mengalirnya nubuwah kenabian tu, kekuatan yang duduk kat Rasul tu, turunnya kat kita tu balik. Maka turun tu balik, maka dia jadi sangat hebat. Manusia-manusia kalau ada kekuatan ni. Yang contohlah kita kemarin tengok di Afghanistan tu. Dan puak-puak Taliban perang tu. Masuk Rusia hancur. Masuk Amerika hancur. Tak terbuat sampai sekarang ini. Begitulah kita pada umat Muslim hari ini. Sekarang. Jadi, kita sangat-sangat perlu kekuatan syahadah. Sebab itulah kekuatan tunggak dalam perjuangan kehidupan kita atas muka bumi ini. Selain daripada dia mengajak manusia balik kepada Allah dan Rasul, maka dia juga membina satu kekuatan cukup hebat atas muka bagi menggerunkan musuh-musuh Allah dan juga musuh-musuh kamu. Yang kita sebut dalam ayat semalam tu. Dan sediakanlah untuk menentang mereka musuh yang menceroboh
dari segala jenis kekuatan, min quwwatin, yang dapat kamu sediakan dari pasukan berkuda untuk menggerunkan dengan persediaan itu musuh Allah dan musuh kamu, serta musuh-musuh yang lain daripada mereka yang kamu tidak mengetahuinya, sedang Allah mengetahuinya. Tu nak menggerunkan musuh dengan apa? Dengan kalimat syahadah ni, kekuatan ni yang ada. Bila dia zahir, bila dia tendang keluar kufur maksiat tu, duduknya iman dan Islam pada hati itu, maka ketika itulah mula terbinanya kekuatan-kekuatan jasmaniah dan rohaniah ini. Sebab tu ilmu ni dah ditinggal. Orang kita dah tak peduli dah. Kalau tak diajar macam ni tak faham langsung dah. Dia duk fikir macam mana nak lawan orang kafir ni, macam nak lawan. Nak lawan dengan akal, kita tak mampu. Nak lawan dengan senjata, mereka kuat. Yang dah buat terbang meriam sebesar, bukannya orang Melayu, bukan orang Islam. Pokok-pokok dia yang buat, kita tak ada benda tu. Tapi, dengan kekuatan yang ada ni, maka begitulah berlaku ketika peperangan Badar. Peperangan-peperangan yang Rasulullah sertai, tengok. Perang Khandaq contoh dia. Perang Khandaq. Salman Al-Farisi. Macam mana Allah ilhamkan pada dia sehingga mengorek Khandaq tu, parit tu. Bila ketika datang diserang oleh musuh, maka Allah tenggelamkan, masukkan mereka ke dalam Khandaq tu sehingga mati, ribut turun semua, lari habis. Sebab apa? Sebab doa tu mereka makbul. Doa tu hebat. Sebab tu doa tu senjata orang mukmin. Macam-macam kita tengok, setiap peperangan tu berbeza-beza. Kita pun tak macam itu. Walaupun kekuatan kita tak kuat mana, tetapi kita ada lagi hebat, iaitu kekuatan syahadah. Yang tak ada pada orang kafirin. Kekuatan tu tak nampak. Maka kekuatan itulah yang menggerakkan malaikat-malaikat di langit. Doa je. Istajibillah madu'ana ya Allah. Arisni ya Muris. Arisni ya Muris. Arisni ya Muris. Turun malaikat ke langit. Turun bantu kita. Bukan nampak tapi tiba-tiba berlaku serangan-serangan kepada orang kafirin musyrikin ni. Itu kekuatan bantuan Tuhan yang tak nampak. Malaikat turun, bayangkanlah hebat-hebat malaikat ni. Maka kita kena ada benda tu. Yang ni sebenarnya untuk pertahanan kita orang Islam. Bukan kita nak gaduh dengan orang. Tapi bila orang serang kita, takkan kita nak duduk diam. Contohnya ni, China. Duduk serang China Selatan. Tengok kacau kapal-kapal kita. Tentera Malaysia punya TLDM. Nak rampas reta kita, tanah negara, kawasan perairan kita. Takkan kita nak biar. Dayus lah kita. Maka kita kena ada persediaan. Sebab tu Allah sebut dalam Quran ni. Persediaan tu berarti bukan nak perang orang. Persediaan. Kalau apa-apa berlaku, maka kita dah ada persediaan itu untuk mempertahankan tanah air kita, negara kita, agama kita, bangsa kita. Semua kita kena jaga. Hari ni bangsa kita dah jadi huru-hara dah. Tak tahu dah nak kata bangsa apa. Syahadah mereka tak tahu kepala ekor. Agama mereka tak tahu kepala ekor. Lah mari puak-puak hak Wahabi ni duk ikut hak mudah ni. Hari-hari duk bid'ah sana, bid'ah sini. Duk kulu bid'atun habis bid'ah, semua ni bid'ah. Bid'ah tu masuk neraka. Duduk hukum tu bukan dia nak ajak kita balik kepada Allah dan Rasul. Duk hukum tu. Bulan puasa ni macam-macam hukum dia keluar. Ni bid'ah. Sampai nak beramal pun tak boleh. Kerja dia hukum. Kafir bid'ah. Tu akhirnya jadi fitnah. Maka Allah hantar puak-puak tu kepada kita hari ni. Pasal kita dah tinggal agama kita. Sedangkan kita tak boleh tinggal agama kita. Kita dah mula tinggal agama kita. Tu dah sama-sama lah kita belajar. Syahadah ni bagi faham, bagi jelas. Mudah-mudahan dengan mengerti tu, sebahagian kita dapatlah, kita yang ada dalam kumpulan ni yang mengaji ni, kalau yang ni pun dah rasa ada cukup dah. Yang saya risau ni sampai tak ada langsung. Tak ada langsung, tinggal sikit sangat dah. Tinggal 4-5 kerat dah, macam mana kita tak cukup. Kita kena ramai betul. Doa orang ni sekerat ni, naik lagi ni sekaki. Kalau ada 1000 orang, 1000 kaki berkapas ke langit dah. Doa tu terus sampai kepada Allah. Kita nak seorang kita tak mampu. Kita bukan orang-orang para wali. Gitu. So kita kena memahami, beramal sampai tu peringkat kita boleh duduk pada tempat yang dua kalimat syahadah tu. Okey, baik. Kita sambung lagi sekejap lagi. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah. Jadi kita nak start macam mana ni? Kita nak start kat mana ni? Kita nak start di mana sebenarnya? Kita kena start di syahadah dulu. Yang mengucap sekali seumur hidup tu. Dulu, duk ngaji dulu. Rukun Islam pertama tu apa?
Rukun Islam pertama tu mengucap 2 kalimah syahadah sekali seumur hidup. Lah ni dibuang dah sekali seumur hidup tu. Mengucap 2 kalimah syahadah. Jadi putus. Tergantung. Jadi orang bertanya lah, bila nak mengucap? Mengucap bila ni? Kamu dah Islam dah tak payah mengucap. Tak apalah. Masalahnya Islam kamu tu betul ke? Islam kamu tu betul ke Islam sungguh? Nak tanya, Islam kamu tu betul ke Islam sungguh? Nak jawab tak boleh. Jadi kalau Islam pun dah kamu tak tahu kamu tu Islam ke tidak, duk mengaku Islam, tapi kamu tak kenal Islam tu macam mana rupa Islam tu, macam mana kamu mengaku kamu Islam? Ni persoalan dia. Bukanlah kita petikai, tak. Tapi kita petikai diri kita. Sebab kita tak nak kita sesat. Kita nak duduk atas agama Allah ni. Itu kita tanya. Kita ni Islam ke? Kalau Islam, macam mana rupa Islam kita? Rukun Islam pun tak tahu. Macam-macam pasal Islam kita tak tahu. Tapi kita mengaku kita Islam. Ini yang kita duk tekan ni. Supaya kita jelas. Kita keluar daripada kesesatan tu. Dakwa-dakwi kita tu. Dulu disebut. Saya ingat lagi saya nak mengaji dulu. Kalau buku-buku pun ditulis. Mengucap 2 kalimah syahadah sekali seumur hidup. Dia tulis dalam buku-buku dulu-dulu. Lepas tu tiba-tiba hilang perkataan sekali seumur hidup. Jadi tak boleh kita nak identify dah. Bila mengucap ni? Dia jadi terapung. Mengucap 2 kalimah syahadah tak ada. Solat fardu. Bila? 5 kali sehari semalam. Ada waktu. Puasa bila? Ramadan. Ada waktu bulan Ramadan. Mengeluarkan zakat. Cukup haul dan nisab. Ada waktu. Ada ketetapan dia. Mengerjakan haji. Mengerjakan haji bila? Di musim bulan haji. Bulan Zulhijjah. Di mana? Di Makkatul Mukarramah. Di Makkah. Jadi ada waktu. Hak mengucap ni tak ada waktu. Bila mengucap? Hilang bahagian tu. Saya tengoklah kan. Permainan ni sangat licik. Sangat halus. Sangat halus. Dibuangnya selamba je. Sampai orang tak perasan benda tu. Sampailah ni lagi teruk lah. Ni cakap betul-betul ni. Sampai sekarang ni lagi teruk lah. Sebab dalam silibus-silibus sekolah, sifat 20 dah hilang. Tanyalah anak-anak kamu di rumah tu. Bang, kamu duduk dekat EU kau mengaji tak? Bab tauhid kau mengaji apa? Anak kamu kat jawab apa? Ayah, saya mengaji sana 3 tauhid. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma' wa sifat. Kamu tak ngaji sifat 20 kan? Tak boleh bapak. Sifat 20 tu sesat bapak. Anak tu jawab. Terkejutlah kita. Kita ni duk mengaji lama dah. Kalau sesat macam itu, habis tu 1000 tahun yang sudah tu sesat habis semua ulama-ulama kita tu. Tu. Daripada sekolah menengah dah start dah saya tengok silibus. Sekolah masuk MCT, dah pergi teruk di canai. Canai kau-kau suruh ikut tauhid 3 tu. Nak masukkan ideologi. Tu bukannya mazhab, itu ideologi ya. Tak cik bacalah tengok apa kupasan-kupasan daripada situ. Tu hilang dah. Yang kita nak bawa manusia ni balik, umat-umat ni balik kepada Allah dengan mengucap ni, tak ada dah. So kita tertangguh, tertahan pada pengucapan sekali seumur hidup tu. Bukan sebab itulah kata Imam Malik, apabila anak kamu mencapai akil balik, maka adalah anak itu disyahadahkan. Dengan dia tu, anak tu kena niat fardu atas diri dia sekali seumur hidup. Terima syahadah tu. Berat tak berat tu supaya jelas Islam dia tu. Ni kalau kita ada pakai Islam mak bapak kita, tak payah mengucap pasal kita ada Islam ni, boleh. Bukan tak boleh, boleh. Tapi kuat di mana duduknya. Langsung tak peduli. Bila orang tanya kamu nak Islam tu tambah mengucap kan? Aku tak payah, aku dah Islam dah, beranak-beranak Islam dah. Lepas tu, mayang tidak, puasa tidak. Buat maksiat, buat jahat, gaduh, kelahi, perang. Islam ke apa itu? Mana dia kata Islam tu? Tu tak sembang pasal mukmin lagi. Kamu beriman tak? Kamu tu iman tu apa? Ihsan jangan tanyalah. Islam tak boleh nak jawab, iman tak boleh nak jawab, tambah ihsan. Maka sebab itulah yang kita duk cerita ni, datangnya imam-imam mazhab ni, ajak balik kepada syahadah, mengucap supaya bila dia mengucap tu dia ada iqrar, dia jadi orang Muslim, dia ada tasydid, dia jadi orang mukmin.
Supaya itulah nak betul kedudukan tu, bukan pasal nak paksa sebab apa? Sebab supaya tidak duduk atas keturunan tu. Atas, dia panggil apa ni? Kauni. Islam kauni ni Islam keturunan. Nanti sekejap saya baca pula apa kata ulama tentang Muslim kauni ni. So jadi bila kita dah faham, menjadi Islam itu haruslah dengan mengucap dua kalimah syahadah dulu. Sebab dua kalimah syahadah adalah rukun Islam yang paling awal sekali. Rukun Islam lima. Pertama mengucap. Kita mengucaplah dulu. Apa nak salah? Benda tu sebenarnya, cerita ni kita nak cerita ni. Benda tu tak susah mana pun. Ringan sangat. Tak sampai 2-3 minit. Habis. Tapi had 2-3 minit tu kita dah perang berpuluh tahun nak mempertahankan. Aku tak payah mengucap dah. Aku dah Islam dah pada dulu. Dia pertahankan pada puluh tahun yang itu. Ni sesat lah mengucap beberapa kali lagi. Aku dah mengucap dalam semayang dah. Bang, solat tu solat lah. Tu rukun solat. Rukun solat kalau tak ada syahadah, tak mengucap, tak sah solat. Maka dalam mazhab kita Imam Syafi'i, maka disuruh mengucap kat situ. Tapi kalau dah mengucap yang lain pun tak faham, macam mana kita nak jadi orang Muslim? Jadi dia mempertahankan bergaduh pasal benda tu. Dia tak nak juga mengucap syahadah tu. Yang sekali tu. Inilah persoalan kita. Tak apa. Nak bahas lah. Tak ada isu benda ni. Tak nak terima pun tak ada masalah. Tak ada siapa nak paksa pun. Jadi fikirlah masing-masing. Dalam grup ni ramai macam-macam manusia ada. Fikirlah tengok. Orang ni fikir kot ni, fikir kot ni. Nak gunakan kekuatan akal. Tasinul akali bertafaddal ya Syekh. Fikirlah. Entah ada akal yang boleh hebat-hebat, yang fikir ilmu pun banyak. Fikirlah macam nak fikir. Fikir balik yang kita ngaji nak sebut ni tentang dua kalimat syahadah. Yang lain semua ada waktu. Tiba kat syahadah tak payah. Sedangkan dalam taklifinya ada waktu wajib dia bila. Bila waktu wajib mengucap syahadah. Jadi, kenapa pula Allah datangkan pula akil baligh? Kenapa Tuhan jadikan akil baligh? Kenapa? Ingat sia-sia ke? Ingat saja ke Tuhan buat akil baligh itu? Cuba fikir tengok. Hindu, Cina ke, orang putih ke, siapa ke, dia akan wajib lalui waktu kritikal dalam hidup dia. Iaitu waktu akil baligh. Kenapa akil baligh? Apa makna akil baligh? Orang yang berakal, yang sempurna akal dia dan cukup jasmani dia untuk melaksanakan segala perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dia ada akal dah, yang cukup siuman dah. Dan bila dia masuk akil baligh, ketika itu dia telah berada di dalam wilayah dosa dan pahala. Sebelum tu dia belum kenal lagi. Anak tak sampai akil baligh, dia tak perlu pun. Sebab dia masih dalam fitrah lagi. Selepas dia mencapai umur akil baligh, maka dia dipertanggungjawabkan atas taklif syarak tu. Maknanya untuk melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di ketika itulah dia dah masuk dalam peringkat yang dibebani dengan dosa dan pahala. So bila dia dibeban dengan dosa pahala, selepas tu apa protection anak tu? Dia kena ada iman. Dia masuk, dia langkah ke dalam wilayah akil baligh ni, ayah dia kena bagi iman dah ke anak tu. Bukan bagi handphone. Bukan bagi motor, bukan bagi kereta. Kena bagi iman. Nak bagi iman macam mana Ustaz? Nak bagi iman tu kena ajar syahadah. Bukan boleh biar iman dia datang sendiri, tak payah. Apa dah susah-susah anak tu? Marah kat bini dia. Kamu ni tak faham ke? Kita kan orang Islam dah. So anak tu pasal dia dah iman dah, dia beriman dah. Dia dah pegang yang tu. Sedangkan iman ni dia kena terima. Dia kena iqrar, kena tasydid. Tapi nak iqrar tasydid tu bukan boleh iqrar sendiri-sendiri. Kenalah jumpa dengan siapa di atas dia? Para ulama yang bawa tu Islam tu. Kalau tidak, kalau dok kira mengucap sendiri, acong tu, Ramasami tu, bang, aku sudah Muslim sekarang. Tengok aku mengucap Dia pun kata asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tengok, aku sudah Muslim kan? Kita terima tak dia mengucap macam tu? Confirm kita tak terima, kita cakap dia hang bukan Islam, hang memang boleh mengucap, hang mengaji. Mana tak pakai kan? Sama juga dengan kita pun, cuma keturunan je. Keturunan semata-mata. So kita nak hilangkan pada keturunan supaya dapat yang asli. Maka kita kembali balik kepada syahadah. Bukan susah sangat pun. Nak mengucapnya. Hak mengucap yang susah. Yang nak mengucap ni lah yang jadi pertikaian sekarang ni. Pertikaian.
Tuduh ni, orang tuduh, saya duk kuliah orang tuduh macam-macam. Saya kata tak apalah, kamu tak apa. Tak ada paksa pun, cuma kita nak cerita je. Saya cakap sebab saya mengaji bab ni. Saya ikut tutup guru dulu macam ni. Kita tengok depan mata kita macam mana manusia yang dikeluarkan daripada kufur maksiat tu. Dengan mengucap saja. Tengok Abid Liu buat apa. Dia pergi ajar agama pada orang. Tengah kafir orang tu mengucap masuk Islam berubah terus. Sebab tu kelebihan syahadah ni, bila orang dalam keadaan jahat sekalipun, dalam keadaan jahat sekalipun, tiba-tiba dia datang nak berubah jadi baik. Kita ajar mengucap. Dia akan keluar daripada jahat tu, tu juga tinggal. Hebat syahadah. Tu kita perlu kepada syahadah. Ni tak, insyaAllah tak apa aku jadi baik. Ni tak jadi baik sampai sudah tak jadi baik. Sebab dia tak nak terima balik syahadah tu. Panjanglah kalau nak kupas. Salah silah lagi sanad dia, siapa nak ambil ijazah dengan siapa. Benda tu berkaitan, related each other. Dengan ulama-ulama. Pasal dia Sugalo tu, syahadah tu ada. Dia takkan putus benda tu. Dan syahadah ni lah juga ni yang kita nak bawa ni hari ni. Akan sampai kepada Al-Mahdi nanti. Al-Mahdi nanti, Nabi Isa AS nanti, semua dia akan turun balik ke tempat asal dia balik. Sebab tidak Al-Mahdi nak perintah atas dasar apa? Dia perintah atas dasar Tauhid. Tauhid duduk kat mana? Duduk pada dua kalimat syahadah. Tak boleh lari. Cakaplah kat mana pun, dia akan balik kepada dua kalimat syahadah. So, ini yang kita nak get the clear picture dulu. Jadi setelah bersyahadah, barulah diikuti dengan rukun-rukun yang lain. Solat, puasa, zakat, haji tu. Barulah betul turutan dia. Okey, baik. Wallahualam. Baik. Jadi melafazkan dua kalimat syahadah dengan lidah. Asyhadu. Lafaz dengan lidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baik, pada perkataan asyhadu ni kadang-kadang bila kita belajar ambil berat, kita nampak perkataan tu, huruf sebutan tu betul. Ash, alif, shim, mati. Shim mati, ash. Kemudian ha di atas, dal di depan. Asyhadu. Tapi bila kita tak faham, kita bantai bercakap. Jadi asyhadu. Shim tu ditasydidkan pada shim, jadi asyhadu. Ha hilang. Asyhadu alla. Bukan alla. Anla. Nun jumpa dengan lam, dia tak bunyi dah huruf nun tu. Jadi alla. Bukan an, la. An, la. Tu salah. Dia alla. Alla ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah. Kemudian, wa asyhadu anna Muhammad. Jangan baca anna Muhammad. Dia disebut wa asyhadu anna. Mana ada mat kat situ? Tak ada mat, dia anna Muhammadar. Dal dua di atas. Bukan Muhammadur. Muhammadar. Muhammadar Rasulullah. Betul, kita balik kita silap. Pengalaman saya duduk ajar orang syahadah ni lah yang selalunya kat sini lah Muhammadur dia pun tak tahu nak sebut Muhammadur. Itu kita dah sebut dah, kita dah bincang. Kalimat syahadah dia bila ada asyhadu tu Muhammadar. Kalau kalimat thayyibah dia la ilaha illallah Muhammadur. Muhammadur, bukan Muhammadan. Bukan Muhammadan, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu kalimat thayyibah. Kalimat syahadah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baik. Maka bila sebut saja perkataan asyhadu, maka berarti itu adalah penyaksian. Syahadah tu berarti penyaksian. Alam syahadah. Kita ni duduk di alam apa ni? Alam yang kita duduk ni adalah alam syahadah. Apa makna alam syahadah? Alam penyaksian. Nak saksi apa? Menyaksikan ketunggalan dan keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita saksi keliling-keliling kita ni semua tanda-tanda adanya Tuhan itu. Baharu alam ini. Itulah kita nak saksi. Tapi kita buat benda lain. Kita dah sibuk benda lain. Kita tak peduli pun kita nak saksi apa. Dah tak diajar, beranak-beranak, mak tak ajar, pak tak ajar, bagi handphone sebiji. Nah, tengok handphone. Mainlah apa Doraemon lah, Didi lah, apalah, sambil budak tu cakap melintang pukang, duk cakap bahasa WhatsApp, bahasa kartun ni. Tu. So jadi diambil daripada perkataan asyhadu, syahadah ni. Berarti aku bersaksi. Semalam saya dah sebut dah. Malam saya ulang sikit lagi. Bagi faham, aku bersaksi atau aku naik saksi. Atau aku bersumpah yang semalam yang panjang lebar tu. Jadi terjemahan ni betul lah tu. Terjemahan aku bersaksi ni betul dah. Sebab apa? Sebab maknanya.
Sebab syahadah tu maknanya saksi. Syahadah tu maknanya saksi. Jadi, siapa saksi? Akulah jadi saksi. Kamulah jadi saksi. Kita ni jadi saksi. Saksi ni apa? Dia melihat apa yang sedang berlaku tu. Melihat apa? Menyaksikan kalau alam ini Allah punya. Menyaksikan Allah itu Esa. Menyaksikan Allah itu tunggal. Nak saksi itu, nak saksi Muhammad itu benar. Kita ini saksi. Dan alam ni juga jadi saksi atas kita. Ya Allah kata, aku jadikan bapa kamu Adam. Langit, bumi, bukit, bekau, gunung, ganang. Sebagai saksi atas apa yang kamu ucap depan aku hari ini. Selepas kita ucap depan Tuhan, Tuhan hantar kita turun ke muka bumi ini. Lepas tu, kita pun hiduplah. Kita tak perasan, kita sedang disaksikan oleh langit bumi. Bukit bekau yang orang kita duk perancur, manusia duk perancur bukit bekau, dia menyaksikan kita hari ini. Dia saksikan kita sama ada kita ni menipu ataupun tidak. Allah dah janji dah, Allah nak jadikan bukit bekau, gunung, ganang, segala alam ini. Dia pula saksi atas kita. Kita menyaksikan apa? Menjadi saksi atas kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok alam ini tanda adanya Allah. Tanda-tanda adanya Allah Taala itu. Sebab tu bila kita ucap tu, bila kita iqrar tu, makna iqrar tu lafaz, suatu lafaz yang kita ucapkan. Ataupun kita sebut sebagai suatu peristiharan, sumpah. Sumpah, peristiharan, sumpah. Iqrar, kan? Kita iqrar tu, sumpah. Bahawasanya, sumpah lah tu, kami, pelajar-pelajar sekolah ini dengan ini berjanji setia akan taat kepada sumpah. Dan tak boleh langgar sumpah tu, binasa akibat dia. Atau disebut sebagai perjanjian. Perjanjian bai'ah tu. Bai'ah yang dilakukan terhadap Allah. Perjanjian tu, satu perjanjian. Mubayyi'ah tu disebut. Itu bai'ah. Bai'ah dia janji setia. So jadi bila disebut perjanjian, suatu perjanjian, berarti iqrar itu adalah sebuah bai'ah atau sumpah setia antara seorang bernama makhluk atau hamba dengan Allah Azza wa Jalla. Sebut je perjanjian, berarti bai'ah. Atau kita dengan Allah. Iaitu perjanjian untuk taat, setia bahawasanya Allah itu adalah satu-satunya yang selayak disembah. Dan dia adalah Tuhan yang satu-satunya yang selayak disembah dan diabdikan diri kepadanya. Dan tidak menyembah selain daripadanya. Maknanya tidak menyembah taghut ataupun syaitan. Jadi perjanjian inilah yang kita nak kena buat. Maka dalam hidup kita, selama kita hidup, daripada kita lahir sampai kita mati, kerja kita menyaksikan ketunggalan dan keesaan akan zat Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan duk bawa masuk benda lain daripada itu. Apa pun Allah. Apa pun Allah. Sebab Allah lah Tuhan yang selayaknya kita sembah, bukan lain pada Allah. Ni kita sembah macam-macam. Kuasa viral sembah, dan kuasa viral pula. Orang tak perasan tu. Orang tak perasan kuasa viral tu adalah kuasa syirik. Mana ada viral, ada kuasa. Yang ada kuasa Tuhan satu je. Sebab semua kembali kepada Allah. Yang berkuasa mutlak siapa? Allah Ta'ala. Kenapa kita sebut kuasa tu, kuasa ni, kuasa ni? Mari kita sama-sama kita viral, kita tengok betapa powernya kuasa viral. Tak syirik kan ngajar orang apa itu. Kuasa tu satu yang milik mutlak Allah Ta'ala. Sebab Allah yang berkuasa. Makhluk tak ada kuasa, bang. Mana ada makhluk ada berkuasa? Tu. Jadi ini benda yang kita nak kena faham. Sebab tu bila kita nak belajar ni, kita kena mengaji. Bila kita nak bai'ah ni, kita kena mengaji. Kenapa? Kenapa lepas kita bai'ah tak boleh kita melanggar sumpah tu? Sebab dia perjanjian kita dengan Allah, bukan janji dengan orang lain. Perjanjian dengan Allah, dengan Rasul. Ini benda-benda beban kat kita sebenarnya. Sebab tu dalam iqrar, tasydid ni kan satu perkara yang cukup berat. Bila kita tak mengaji, kita tak peduli pun buat syahadah ni. Kita sibuk sekata lain. Hak solat tu, tak usah dah. Tak ada, saya tak nak bertikai dah. Dah elok dah. Berlambak dah ustaz ngajar. Dah banyak sangat dah cerita. Datanglah ustaz ni pun kita mula dengan wuduk balik. Allah letih lah ustaz. Tak ada tajuk dia ustaz. Dah jenuh. Saya datang guru takmir baru kat masjid ni ustaz. Kita mulakan dengan solat dulu dengan wuduk. Duk larat ke berulang itu ustaz. Tak ada kata tajuk dia ustaz nak kuliah. Saya ni dapat arahan tajuk ni. Letih lah apa itu ustaz. Kalau kena 10 ustaz datang sini. Habis kami ni ustaz syahadah tak mengaji lagi ustaz. Oi.
Syahadah tak reti lagi bercerita ni. Ana minta maaf bab tu ana tak reti. Bab ni ana boleh. Macam mana keadaannya? So beginilah yang berlaku. So apa kita nak buat? Kita dapat peluang macam ni, kita belajarlah takat yang mampu. Saya pun bukannya pandai sangat tak, bukan pandai sangat, bukan reti sangat pun benda-benda macam ni. Sekadar asah-asah boleh lah. Nak bagi nampak minda, nak bagi nampak mata buka sikit. Oh, benda ni kena mengaji no. Ada lagi yang aku tak ngaji no. Inilah yang nak buka ni dulu. Bukan nak ngajar detail pun. Saya pun tak sanggup nak ngajar detail dalam kuliah yang macam ni. Kalau berdepan lain lah, kita boleh berhujah tu lain. Nak bagi faham. Ni mengaji ni, cakap seorang ni. So jadi, kita cuba buka balik kepahaman kita tu. Kita tengok balik benda-benda macam ni. Okey nah, baik. Baik, alhamdulillah. Kita tengok pula ya, satu bahagian lagi iaitu madlul syahadah. Apa dia madlul syahadah? Itu kandungan kalimat syahadah. Tengok sikit syarah dia macam mana. Jadi yang tadi juga saya nak ulang benda yang sama juga. Tapi ada nak faham contents dia tu. Madlul tu content, kandungan dia. Isi dia tu, syahadah tu. Jadi pernyataan ataupun iqrar yang dibuat oleh seseorang Muslim tu mengenai keyakinannya. Makna iqrar tu adalah kenyataan seorang Muslim. Bila dia nak nyatakan dia tu seorang Muslim, dia kena iqrar dulu syahadah. Kalau kita sudah ucap, dia tak nak ucap. Aku nak ucap, bapa aku Islam dah. Kamu kena buktilah kamu tu Muslim. Ucap dulu, nak tengok. Sebab tu kita tengok bagaimana kita di dalam Al-Quran kan, tentang peringatan kesaksian ni. Peringatan kesaksian apa kalau kita tengok balik? Yang kita boleh sebagai satu daripada ucapan yang Allah sebut dalam Al-Quran tu, yang kita baca lepas solat tu. Syahidallahu annahu la ilaha illahu. Bersaksi Allah bersaksi bahawasanya tidak ada Tuhan melainkan dia. Jadi Allah menyatakan kat situ bahawasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain dia. Hanya dialah Tuhan semua makhluk. Jadi semua makhluk adalah hamba-hambanya dan ciptaannya berhajat kepadanya. Sedangkan dia maha kaya. Dia tak perlu pun ke semua tu. Dia maha kaya terhadap semuanya selain diri dia sendiri. Dia tak berhajat kepada manusia sebab dia mencipta manusia. Maka apa sifat harus bagi Allah? Mencipta semua manusia tu. Ikut suka dia lah. Dia nak bagi jadikan alam ni, tak bagi jadikan semua tu pulang kepada kehendak dia. Jadi di sini kita tengok bagaimana Allah menyaksikan. Allah bersaksi. Tak ada Tuhan melainkan dia. Ini dalam konteks, dalam kandungan dua kalimah syahadah. Yang kita dah baca, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu bil qaimi bil qist. Selawat apa ni, amalan-amalan zikir selepas solat. Datang pula pak ustaz mana tah duk cerita yang tuan-tuan beribadat lepas zikir tu tak betul bid'ah tu, Nabi tak baca dah pula. Habis orang masjid takut nak zikir dah. Nak baca tak berani dah. Pasal apa? Ada ustaz tu cakap masuk dalam YouTube. Bawa lagi syarah. Syarah siapa? Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Dia ni keras sikit Qayyim ni. Dia kata tak boleh. Kata pula Imam Ibn Taymiyah pula kata tak boleh. Habis tak berzikir orang masjid tu. Dia takut. Yang selama ni puluh tahun elok je zikir. Datang pula seorang je. Habis. Huru hara habis. Ni kata puak-puak duk fitnah ni. Pada ulama tu buat elok dah. Susun cantik dah zikir lepas solat tu. Datang demo ni pula. Cerita bukan-bukan. Bid'ah. Ni saya nak khabar ni kitab dia ni. Okey. Kita check dah siapa Ibn Qayyim Al-Jauzi ni. Cuba tengok balik siapa. Dia aliran mana? Siapa tok guru dia? Ibn Taymiyah. Pergi ke mana tu? Dah hala ke situ pula. Jangan ikut. Ni tak kena dengan kita. Kamu tu aliran lain. Tak ada kena-mena. Kita ahli sunnah wal jamaah lain. Kita ada tok guru kita ada ulama kita. Itu ulama bukan aliran ahli sunnah wal jamaah. Dia tak ahli sunnah je. Tak sampai jemaah lagi.
Jadi, apa sekali lagi sebut perkataan syahidallah ni? Allah kata lagi, Allah memberikan penyataannya. Penyataan Allah beri kenyataan dia. Dan cukuplah Allah sebagai saksi. Dia adalah saksi yang maha benar, lagi maha adil. Dan maha benar firman-Nya. Jadi Allah menjadi saksi lagi. Atas dia tu yang sebenarnya berhak disembah. Allah ni, kita nak faham, Allah kata apa pun betul belaka. Allah nak bersifat dengan sifat sombong. Dia berhak. Sebab dia menjadikan manusia. Betul, Allah larang. Jangan pakai pakaian aku. Sombong tu pakaian aku. Atau jangan memakai selendangku. Nasihat kamu akan dibinasakan. Sombong Tuhan tak apa. Kena pada tempat sebab dia mampu menjadikan alam ni. Kita sombong boleh buat apa? Apa kita boleh buat dengan sombong kita? Dengan angkuh kita? Tak boleh buat apa. Dah tak boleh buat apa, nak sombong di mana? Tuhan tak apa. Dia boleh buat segalanya. Kun fayakun. Tidak jadi. Hingga kan dia nak buat alam satu lagi yang macam kita ni pun dia boleh buat. Tak ada mustahil di sisi Allah Ta'ala. Tu kalau kita kenal Tuhan. Ni persoalan ni bila kita tak kenal Tuhan. Meraban tebing tu orang. Tak tahu pun nak pergi ke mana. Jadi, penyataan Allah Ta'ala ini sangat kuat. Sangat kuat. Kenapa? Kerana dia didokong oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Malaikat dan orang-orang yang berilmu. Yang siapa dia? Para Nabi. Orang beriman. Iaitu wal malaikatu wa ulul ilmi. Didokong oleh ni. Orang-orang ni. Siapa dia orang yang berilmu? Para malaikat dan orang-orang berilmu. Iaitu para Nabi dan orang-orang mukmin yang berilmu juga bersaksi dan menyatakan demikian itu. Maknanya orang seluruh para malaikat, orang nabi-nabi dan rasul dan orang mukmin menyaksikan, menyatakan kesaksian tu. Yang berhak disembah hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala, tak lebih daripada itu. Jadi hal ini merupakan suatu keutamaan sebenarnya dan keistimewaan yang besar bagi orang-orang yang berilmu. Siapa orang berilmu ni? Iaitulah para ulama. Kita ni berilmu juga tapi tak layak lagi jadi ulama. Ilmu kita sikit sangat. Cuba ya ujung-ujung sikit-sikit ya duduk. So jadi pengangkatan saksi dari kalangan orang berilmu tadi, iaitu para ulama tadi mengandungi apa? Mengandungi tazkiyah dan takdil. Yang ini sebagai apa? Rekomendasi ataupun disebut sebagai penyebutan sebagai orang-orang yang adil. Takdil itu orang yang adil dari Allah Subhanahu Wa Taala dan mereka merupakan orang-orang yang dipercayai. Orang yang percaya, yang menjadi saksi, yang meletakkan kesaksian mereka kepada Allah. Bila Allah kata syahidallahu annahu la ilaha illahu. Bersaksi Allah bahawasanya tidak ada Tuhan melainkan dia. Dan para malaikat dan para nabi dan orang mukmin. So jadi di sinilah keistimewaan dua kalimat syahadah. Untung orang syahadah ni sebenarnya, kan? Jadi hasil dari iqrar ini adalah menjadi kewajipan untuk kita. Kita yang mengambil penyaksian ni. Macam mana kita mengambil penyaksian? Kita iqrar, tasydid, amal. Kita sendiri. Maka kita pun dimasuk dalam golongan orang-orang yang menyatakan kesaksian kita kepada Allah SWT. Menyaksikan yang Allah itu adalah Tuhan yang sebenar-benar kita sembah. Maka bila kita dah faham, bila kita dah iqrar, kita dah tasydid, maka menjadi kewajipan pula kepada kita untuk memperjuangkan apa yang kita iqrar. Bila kita mengaku tiada Tuhan selain Allah, maka jadi wajiblah atas kita untuk nak sebarkan kepada manusia lain akan kalimat syahadah. Kita kena start dah untuk hebahkan kepada orang lain. Tanya dia tu, kamu kenal tak syahadah? Kalau tak pandai cakap, kamu dengar kes ni, link ni, baca tengok. Faham tengok baik-baik. Berdosa besar kalau kita tak dakwah syahadah ni. Pasal kita dah iqrar. Bila kita dah berjanji dengan Allah, wajib kita kena tegak dan perjuangkan kalimat syahadah ni, kena sebar kepada orang lain. Pasal kita dah sumpah. Kita dah bersumpah dengan Allah dengan Rasul. Maka sumpah yang kita sumpah tu ataupun disebut qasam, iaitu penyataan kesediaan menerima akibat dan risiko. Bila kita sumpah tu berarti kita dah get ready. Kita bersedia dah nak terima akibat dan risiko dia. Apa pun dalam mengamalkan syahadah. Mana ketika kita beramal dengan syahadah selama kita hidup,
Apa je ujian yang Allah timpa ke atas kita, yang Allah bagi kepada kita, kesenangan ke apa benda ke Tuhan bagi, kita kena bersedia dan menerima akibat dia. Sama ada akibat tu benda yang baik atau benda tak baik, semua daripada Tuhan. Tuhan dah nak uji kita tengok. Nak uji kita tengok. Kadang-kadang ada manusia kena uji teruk. Dengan susah dia macam-macam, ujian anak-anak apa semua, sabar dia. Kan? Sampai tak berduit. Ni pula masuk ujian Covid ni. Habis kena. Bukan kata orang susah aja. Yang dulu kata senang, bukan jadi susah dah sekarang ni. Dah kerja tak ada, bisnes tak berjalan, tak susah macam mana? Tengok dekat Singapura, Cina-Cina yang kaya-kaya, tycoon tu. Bankrupt terus. Sebulan kapal minyak tak boleh turun ke darat, bankrupt habis. Berapa ramai tycoon besar ni bankrupt. Hak Tuhan, dia bagi pinjam sekejap ya, kita duk bangga kita yang kita punya. So jadi gitu. Jadi Muslim yang menyebut asyhadu, mana-mana Muslim yang menyebut asyhadu, mereka ni dah kena siap siaga dah. Dan kena ada responsibility. Kena ada pertanggungjawapan dalam tertegaknya Islam. Jadi bila kita mengucap syahadah, kita kena buat. Kalau semua wajib. Kamu reti ke, kamu tak faham ke, mu reti ke, mu tak reti ke, hang pandai ke, hang tak reti ke, semua kena buat. Maknanya, tegaknya Islam tu menjadi satu fardu di sisi orang yang mengucap dua kalimah syahadah. Yang tak buat pasal apa? Kita tak pernah bersumpah dan tak pernah berjanji dengan Allah dengan Rasul. Bila kita tak nak sumpah, itu kerja ustaz. Jakim dah bayar dah. Ustaz tu kan dah kerja. Susah payah mengaji tu. Mengaji mana Al-Azhar lah, mengaji balik. Niat dah nak mengaji balik makan gaji jadi ustaz. Dah niat nak kerja, buat betul-betul. Jangan duduk suruh orang buat dia tak buat. Jangan kerja pukul 8 sampai pukul 5 aja. Kerja Islam ni ada waktu. Siang malam kena buat. Dah nak kerja sangat. Jadi pejabat agama. Jaga sungguh-sungguh agama tu. Nama pun pejabat agama. Kita tak ada pejabat agama. Nak kerja pejabat agama tapi tak nak buat. Ana Syekh kerja pukul 8 pagi sampai 5 petang. Tapi kata nak kerja pejabat agama. Maknanya pejabat agama ada waktu lah. Kau marah lah orang pejabat agama. Bukan kita nak attack dia. Itu tanggungjawab. Jadi tanggungjawab ni letak kepada siapa? Pejabat agama? Tak. Letak kepada mana-mana manusia yang mengucap, yang mengatakan asyhadu. Asal dia kata asyhadu saja, dia dah tanggungjawab tu, beban untuk menyebarkan Islam tu dah letak atas kepala dia dah. Duduk atas belakang dia dah. Dia kena pikul, dia kena junjung beban tu. Susah senang, hang kena buat juga. There's no reason. Tak boleh lah Ustaz, saya tengah kerja sekarang ni. Saya ni seorang pegawai Ustaz. Pegawai apa? Pegawai immigration. Nak tangkap parti banyak dah sekarang ni. Saya ni pangkat saya ni ASP ni. Nak kena kejar lah. Letih dah lah tua. Semput kejar parti ni. Parti kuat lari. Kita ni takut dengan COVID lagi. Tercungak-cungak lari dah. Dah senang. Dah berlemak. Bukan lemak, dah banyak lemak. Maka tak nak tegak Islam kan? Nak tegak Islam. Jangan jadikan alasan duduk dalam jabatan ni kan tak boleh tegak Islam. No, please. Duduk dalam bidang apa pun, niaga ke apa ke, sebab kamu dah mengucap syahadah, maka kamu kena get ready nak terima bala daripada Tuhan kalau kamu tak sebar Islam. Sikit sebanyak, sampaikanlah walaupun satu ayat. Ni cerita walaupun sampai ayat sampaikanlah walaupun satu ayat ni. Maka, risk dia apa? If you are against what you are doing the bai'ah tu tadi, pelanggaran saja tak ada sumpah, maka munafiklah jadi. Bila tak buat, maka duduklah dalam munafik. Maknanya kena buat lah Ustaz. Tak boleh lah kalau saya meniaga. Sebab kalau nak dakwah ni orang agama Ustaz. Saya tak ada mengaji agama Ustaz. Kamu mengucap tak? Mengucap. Asyhadu tak? Dah. Kamu mengucap je, fardu dah. Kamu mengucap je, dah jadi tanggungjawab dah. Atas kamu. Suka ke tak suka ke, itulah kerja tujuan kamu dihidupkan di atas muka bumi ni bang. Kena ingat baik-baik tau. Ni bukan benda main-main. Ingat tu benda. Kalau aku tak buat, apabila berjanji, apabila berjanji, ingkar ia. Maka jadi munafik. 4 tanda munafik. Apabila berkata-kata, dusta ia. Apabila berjanji, khianat. Khianat dia. Bila berjanji tak tunai janji. Dia janji dengan Allah.
Janji dengan Allah, asyhadu an la ilaha illallah, dia tak tunai janji dia. Janji apa? Janji kena tegakkan Islam tu. Kena tegakkan iman, tegakkan ihsan. Allah. Tengok betapa sesatnya kita manusia punya ramai-ramai tu. Sebab kita tak faham yang kita dah bersumpah dengan Allah tapi kita tak tunai hak-hak Allah Ta'ala. Hak syahadah, kena ingat. Hak syahadah, kita mengucap dia je jadi Muslim, wajiblah kita kena sabar dia. Kamu reti ke tak reti, kita kena berdua. Kenapa kamu tak nak belajar? Oh, kamu kalau pasal sistem online lah, Lazada lah, Shopee lah, kamu terror ya? Boleh kau belajar benda tu. Kalau pasal program nak buat skim macam ni, skim cepat kaya, skim cepat miskin, skim cepat kaya, aku kaya kau miskin. Pun boleh. Senang je dia buat. Pandai pula buat. Yang syahadah kamu tak boleh belajar. Skim tu mana ada masuk dalam agama? Tak ada pun. Kamu pandai mereka. Tapi yang ada dalam agama kamu tak nak buat. Okey bang. Salah siapa sekarang ni? Kamu nak salah siapa sekarang ni? Nak salah siapa? Salah orang tak ngajar. Oh, Ustaz tak boleh Ustaz. Kalau macam ni Ustaz bukan salah saya Ustaz. Salah ustaz yang mengajar. Cari ustaz. Tanya ustaz Jabatan Agama tu. Ustaz di dalam sekolah pendidikan. Kenapa silibus tak ngajar? Kenapa dalam silibus kita tak ajar syahadah? Kamu pandai-pandailah pergilah cucuk tu. Majlis-majlis agama ada lagi. Khabar kat kat majlis agama, kami dah tak ada dah guru-guru takmir kalau nak ngajar bab hak yang sembahyang tak payah. Kami nak guru takmir yang mengajar syahadah pula lepas ni. Kita ni kena cakap. Dah kita tahu macam ni. Biar dia menghantar pening kepala pula. Ada ke pasal ilmu pasal syahadah? Biar ustaz tu jawab pula. Jadi tanggungjawab ustaz bukan sekadar datang ajar, ambil duit, balik. Dia kena pastikan yang dalam masjid dia ajar tu reti agama. Ini belum habis lagi. Isyak 8.30. 8 suku tengok jam lah. Nak berhenti cepat sangat. Tak boleh lah macam tu. Benda agama ni. Tanggungjawab siapa sekarang ni? Kalau tanya saya kan, Ustaz, saya bukan majlis agama. Saya cuma freelance je. Kenapa saya bercakap bab ni? Sebab saya rasa saya kena bercakap. Sebab saya mengucap. Bila saya mengucap, tanggungjawab atas kepala saya. Maka saya cakap lah benda ni. Bukan pasal saya pandai agama tak pandai. Yang kita mengaji macam ni. So kita cerita balik. Semua kena balik kepada Allah dan Rasul. Kalau kamu tak sabar, maka kamu tunggulah. Munafik tunggu datang kat kamu nanti. Munafik ni, sifat ni dahsyat. Dia datang kat kita je hancur kita terus. Macam dia orang munafik ni. Saya bercakap tipu. Belit nombor 1. Ini orang munafik. Dan neraka tempat dia. So jadi, faham baik-baik. Bahawasanya perjanjian yang teguh. Apa dia? Iaitu misak. Yang ni, perjanjian. Yang teguh iaitu janji setia. Untuk mendengar dan taat. Dalam segala keadaan terhadap semua perintah Allah yang terkandung dalam kitabullah. Maupun sunnah Rasul. Itulah perjanjian dia. Yang kita buat janji setia kita tu. Untuk mendengar apa? Sami'na wa ata'na. Aku dengar ya Allah. Aku taat ya Allah kepadamu ya Allah. Inilah nak kena minta ampun tiap malam dosa kita kepada Allah sebab kita dengar kita tak taat. Ada telinga pekak tak mau dengar. Sanggup tahan pekak tu. Buat pekak ada mata buta tak nak melihat. Dan ada rohani jasmani tak nak taat. Lawan Tuhan. Buat benda yang Allah larang. Hak Allah suruh dia tak nak buat, duk buat benda yang Tuhan larang. Jadi apa yang terkandung dalam Quran dan hadis Nabi, dia tak nak ikut. Dia ikut apa yang pada nafsu dia. Apa yang lintasan akal dia, lintasan nafsu dia, lintasan hati dia, itu yang dia follow. Padahal dia pun tahu dia jahil. Dah kamu tak reti, kamu tanyalah. Kenapa kamu tak berkeras atas kejahilan dan kebodohan kamu tu? So jadi, yang mana maknanya apa berarti? Berartinya orang yang berikrar itu, dengan kalimat syahadah, adalah mereka yang mengambil tanggungjawab menegakkan agama Allah dan Rasulnya. Once dia ikrar saja, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka jatuhlah hukum wajib atas dia untuk sebarkan syahadah pada orang lain pula. Jangan sampai mati, kamu mati, sampai seorang pun kamu tak ajak masuk Islam. Maknanya kamu memang tak buat langsung kerja Allah, kerja Rasul. Maknanya kamu menipu janji-janji kamu dengan Allah tu. Sia-sia kamu mengucap syahadah. Duk belagak yang pergi masjid, kulu-kilir, haram. Seorang pun kamu tak ajak masuk pada Islam. Duk jaga masjid, jaga duit. Bulan ni berapa ringgit Jumaat? Duk kira duit lah. Betul duit tu sedekah ke orang. Jangan jadi sampai mati tu,
Kamu mati sebab seorang pun kamu tak ajak kepada Islam. Ni apa cerita ni? Sedangkan kalimat syahadah tu wajib kena sebar. Ustaz, nak tanya sikit Ustaz. Berat Ustaz macam ni Ustaz. Tak pernah lagi Ustaz saya ajak orang masuk Islam Ustaz. Kamu berani tak? Kalau dalam jiwa kamu ada syahadah yang asli, yang tulen, kamu akan sanggup keluar. Mungkin buat macam pok tablik tu. Seminggu 3 hari ke? Sebulan 3 hari ke? Kita pun kena buat macam tu juga. Biar dia memang kaedah dia pun tak apalah. Kita macam mana cara? Macam-macam cara. Kita masuk dalam dunia perniagaan berdakwah. Meniaga. Dalam meniaga tu kita kumpul dengan kawan kita. Sembang pasal syahadah. Kamu dah syahadah belum? Dah terima syahadah belum? Belum lagi bang. Tahu tak kena terima syahadah ni? Kalau tak terima macam mana kamu nak ikrar? Saya Islam. Pak saya ustaz ni bang. Oh pak kamu ustaz ke? Iman tu, pak kamu boleh waris kat kamu ke? Boleh ke bapak kamu waris iman? Tengok kata Raihan apa? Raihan apa menyanyi lagu? Iman tak dapat diwarisi daripada seorang ayah yang bertakwa. Walaupun ayah dia tok guru muallim, dia tak mampu nak waris kepada anak dia iman. Itu berarti bahawasanya iman itu kena terima sendiri. Pasal mati, esok kena masing-masing. Bapak-bapak, anak-anak. Islam kena terima sendiri. Tak boleh bergantung kepada mak bapak. Nama dia Islam Muslim kau ni, iman kau ni. Semua keturunan. Keturunan ni benda rapuh, tak kuat. Pecah bila-bila aja. Ui, teruk lah macam ni Ustaz. Saya ni dah pencen Ustaz. Dah pencen dah ni. Mana nak berdakwah pula ni? Aduh. Jadi ramai duk telefon saya. Takutlah Ustaz kalau macam ni nak ngaji. Biar kamu takut tak apa. Daripada kamu jadi duk meloncat sangat-sangat nak mengaji. Kamu buat kerja, ilmu tak ada. Ini kita nak ajar sungguh-sungguh. Kita nak bagi faham macam mana sumpah dalam syahadah tu. Kalau kita ingat begitu je. Kita ingat biasa je kan? Tak. Ni luar biasa. Tapi, apa kelebihan dia? Advantage dia. Bila kita start berdakwah dengan mengajak manusia kepada syahadah, bila kita dapat syahadah orang tu, dia berubah perangai hak buruk dia tinggal dah. Dia jadi orang soleh. Dia mati dalam iman kepada Allah. Semua pahala yang ada pada orang yang kita syahadah tu tadi, semua datang kat kita. Dia dapat, kita dapat. Kalau kita dalam hidup kita ni, dapat 10 orang lah. 10 orang tu dulu punya jahatnya macam pelesit lah. Dia jahat. Punya jahat. Lepas jumpa kita tarabiah, kita tak mampu pula nak syahadah. Ustaz telefon. Boleh tak Ustaz tolong syahadah kawan-kawan saya ni? Bawa mari sini. Lepas syahadah tu, daripada 10 orang tu, 7 orang berubah. Dulu ya Allah degil amat, berubah. Hak 7 orang dapat pahala tu sampai kat kamu. Kamu tak nakkah pahala macam tu? Daripada kamu habiskan masa kamu duduk lara atas muka bumi ni, tak ada faedah ni. Buat kerja sia-sia. Memang orang tak suka kerja kita ni, kerja dakwah ni sebenarnya orang tak suka. Tapi bila kita tengok kesan dia, kita tengok manusia tu berubah daripada jahat kepada baik tu. Masa itulah kita terasa hati tu, ya Allah kata. Kita seronok, tapi kita tak cakap lah ke dia. Tapi kita cukup seronok kan. Siapa boleh bagi hidayah? Allah Ta'ala je. Kita ni tak boleh, tapi kerja kita bawa benda baik kepada mereka ni. Ajak mereka kepada Allah dan Rasul. Walaupun takat yang kita mampu. Tak boleh kita tekan buttonnya. Malam ni kuliah, kena aku nak bagi kat kawan aku ni dengar kuliah ustaz ni. Tekan. Sekurang-kurangnya dia dengar, tak boleh macam ni no. Itulah kerja kita. Bagi faham baik-baik dulu tajuk ni. Baik, kita sambung lagi. Wallahualam. Baik, alhamdulillah. Ni saya sertakan contoh ni, dia punya slide bagi nampak lagi. Tadi kita menekankan tentang setelah kita berjanji mubayyah dengan Allah, berjanji setia dengan Allah, bersumpah dengan Allah atas 2 kalimat syahadah. Bila kita ucapan asyhadu tu, maka jadi wajib atas kita pula untuk menunaikan hak kalimah. Kalau semualah orang Islam, kita ni orang Melayu ni katalah kebanyakannya kat sini, kita fahamlah tentang tanggungjawab syahadah kita, maka agama ni akan berkembang biak dengan cantik. Tapi musuh kita, syaitan dengan pok-pok torut ni, duk ada sedia, dema ni lah yang duk berjahanamkan kita balik. Dia potongnya macam-macam hujah mereka. Kita pula tak bersedia, tak mau kembali balik kepada asal kita tu, agama kita. Kalau semua kita belajar dan beramal dan menyebarkan kalimat syahadah ni, sebab kita just imagine kan tengok. Bayangkan agama tu berkembang.
dengan cantik dan indah. Di samping kita ni dah lah tak reti, tapi bila kita tahu tanggungjawab kita, Allah, maka ketika itulah kita bersiap sedia kata orang, mula lipat kain balik, gulung balik kain pelekat kita kat badan kita, perbetul balik, bagi kemas sikit, kejap sikit seluar kita apa semua, patangkan kuda tu. Okey. Tak boleh. Kita kena buat kerja Allah, kerja Rasul. Tidak mati berdosa kita dengan Allah esok. Nak Allah nak jawab di mana? Dalam kubur esok. Tuhan tanya, apakah kamu telah menunaikan hak 2 kalimah syahadah? Kamu nak jawab apa, bang? Kamu nak jawab apa? Kalau Tuhan tanya dalam kubur. Malaikat ni dia mungkar wa nakir, dia akan peduli. Dia balunya kat situ juga. Jadi kita jawab macam ni kalau kubur. Aku tak tahu, tak pernah siapa cakap pun. Kita dah salah ke orang je. Kita tak nak salah kat kita kan. Nak nyalah apa pun kita salah kat orang, jarang kita salah kat kita. Lepas ni jangan salah kat orang dah. Ni saya dah cerita dah ni. Biarlah orang ni tak ajar, tak apa. Saya ambil tanggungjawab ni. Sebarkan. Bukan senang kita nak sebar benda ni pun kan. Kalau Allah tak izin pun tak boleh buat ni. Ni sebab Allah punya keizinan lah mampu kita buat benda macam ni. Jadi hak kalimah nak sebar kepada siapa? Kepada orang yang tidak mengucapkan kalimat syahadah. Ini orang kafir. Dan juga kena ingat, orang-orang yang mengaku Islam tapi sesat dalam kesesatan dunia ni. Tarik dia ni balik. Tarik keluar balik yang dah sesat ni. Semayang pun tak ada. Kan? Cerita Islam. Bulan puasa, semayang tak ada. Orang kalau puasa tak semayang, tak dapat edah puasa tu. Rukun pertama tak buat rukun kedua. Rukun kedua tak buat rukun ketiga. Puasa buat, semayang tak ada. Orang hukum dia, orang tak puasa ni, kalau dia tak puasa, lagilah teruk. Dia ganti pun Tuhan tak terima dah esok puasa tu. Tapi kena kata, tapi Tuhan tak terima dah. Jadi, orang macam ni, kita kena ajak balik. Nak ajak orang kafir, orang Melayu yang sesat pun ramai. Yang dah tak ikut, tak duduk di atas landasan dah. Yang telah menyeleweng dah daripada kehidupan. Kita pun taklah hukum orang tu sesat. Cuma kita tengok, tak kena ni, something is going wrong ni dengan masyarakat kita macam ni. Okey, masuk cara baik-baik. Kita betul balik mereka tu. Sebab tu nak berdakwah, ulama-ulama tu mereka masuk dalam gelanggang dakwah ni, dia bukan masuk saja. Macam askar pergi perang lah. Setidak-tidak dia ada persiapan dia. Persiapan dari segi ilmu dia. Amal dia. Kan? Duduk dengan Allah. Jangan tinggal Allah Ta'ala. Pandang segala gerak-geri yang dia ni adalah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lepas tu bila para ulama dia dakwah, pelik. Pelik tak cara dakwah dia. Kan kita tengok macam mana Tok Guru ni dia buat. Tapi tengok macam mana dia attack orang tu. Dengan akhlak pada diri dia tu. Kadang-kadang orang malu. Tok Guru. Tu meja pakau, main pakau main pakau, main judi. Kalau orang kampung main pakau. Kad tu. Tok Guru datang tu. Tok Guru datang selamba. Assalamualaikum. Salam. Tok Guru. Tok Guru gimana Tok Guru? Saja nak tumpang main pakau sekali. Kami tak main Tengok Tok Guru. Dia dah tahu dah. Pok-pok tu dia main judi. Marilah kita buka. Tak duit tak apa. Kita main suka-suka je. Kita mempelik. Tapi apakah dia tu kaki judi? Tak. Kadang-kadang dia masuk dalam gelanggang tu, dia nak hapuskan kejahatan kat situ. Pelik kadang-kadang ulama dia lain beza kita tengok. Sebab apa Tok Guru ni dia tak segan silu. Saya ingat arwah Pak Tih lah dulu, Pak Tih kat pondok di Pegalang Hulu Keroh tu. Sekarang 1 tahun tu dia jumpa saya. Dia kata, Ustaz Tajuddin, Pak Tih nak ikut Ustaz pergi ke Mesir ni, nak pergi Mekah sebenarnya, nak pergi umrah. Nak kata nak pergi ikut Ustaz Tajuddin. Dia sebut itu dengan saya, Pak Tih ni. Bagus orang dia. Alim Majlis Fatwa Perak. Saya kata, bolehlah Pak Tih. Saya pun buatlah. Beritahu dengan kawan. Okey. Jom siapa nak ikut, saya nak pergi ke Mekah tapi nak pergi ke Mesir dulu. Dia nak ziarah tempat. Pertama nak pergi ziarah Mesir lah. Sambil-sambil tu saya nak bawa ke tempat Syekh Ibn Atta'illah yang mengarang kitab Hikam. Hikam Ibn Atta' nama dia. Tak apalah, saya kata Pak Tih nak pergi tak nak? Jom saya bawa. Pergilah kami. Ramai ke? Sampai bawa pergi Fayum. Sampai Fayum tempat Korun. Pak Tih ni Fayum, saya kata tunjuk tempat dia. Pak Tih naik terbatu ni. Tembok Pak Tih ceramah sikit pasal bab tu, dia pun naik lah. Buat kuliah sekejap. So kita melancong musafir ni dalam dakwah, nak tunjuk-tunjuk. Sampai di Qahirah, di tempat makam Ibn Atta'. Saya kata Pak Tih, saya sampai dah. Di makam dia, ceritalah sikit pasal makan, dia pun duduk lah. Saya kata Pak Tih, bacalah 1-2 bait. Hikam ni dia ada bait dia. Makam dia bacalah makam At-Tajrid dengan makam Al-Asbab kat situ.
Tak boleh nak baca. Tok Guru duduk kat belakang. Sebab kita dah hati kita doa lah. Tak boleh balik pergi ke Mekah. Balik selesai lah umrah sampai dekat airport dekat KLIA. Kata Ustaz Tajudin minta maaf lah Pak Teh. Nak kena balik. Ada kuliah malam ni. Ha? Baru balik nak kuliah dah Pak Teh? Ya Allah. Sampai kat Mekah terkejut saya. Saya tanya Pak Teh mana dah hilang. Dia pergi dah selesai. Dia pergi tawaf tu dah. Hari tu dia buat 7 kali. Umur dia 70 lebih. Saya pun surrender. Nak buat 7 kali. Sehari sekali dah tak larat dah. Dia pergi balik. Sampai masuk hari 3. Budak-budak jumpa saya kat bilik. Ustaz, Pak Teh demam. Ha, pergi Pak Teh tu lah. Pak Teh orang larang jangan. Rupanya dia dah dekat-dekat nak meninggal dah balik. Lepas balik, itulah mengajar lagi balik sebulan tak lama lepas tu budak orang telefon, Ustaz Pak Teh dah meninggal. Masya-Allah. Tu dia orang-orang macam tu. Dia faham syahadah tu, dia tak boleh tinggal kuliah. Walaupun dia letih balik umrah terus ngajar. Nampak tak macam mana orang punya kekuatan? Dia tak cerita kat kita. Dia cerita pun tak guna, kita bukan reti pun. Dia buat kuliah, dia mengajar lagi. Yang dia ngajar tu apa dia? Agama tu lah. Tu cerita salah seorang dah betul dah meninggal. Jadi apa kita nak dakwah? Kita nak ajar, nak dakwah supaya kita manusia mengatakan tiada yang berkuasa selain Allah. Hanya Allah yang berkuasa. Mutlak tu kuasa dekat Tuhan. Tidak yang memberi faedah dan bahaya selain Allah. Dan Muhammad itu pesuruh Allah. Sampai manusia tu yakin dan tanpa paksaan mereka mengucap dia kalimah syahadah. Sampai dia yakin ni. Macam kita duduk kuliah malam ni lah. Allah, memang kena mengucap balik. Sampai yakin lah. Kita tarbiyah dia bukan satu hari lah. Kadang-kadang nak boleh Islamkan seorang-seorang tu. Bertahun pun ada. Inilah nama dia dakwah. Inilah dakwah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat sebelum datang perintah solat. Jadi perintah dakwah syahadat tauhid ni datang dulu. Berapa tahun? 13 tahun tak silap saya. Nabi dakwah, lepas tu baru datang perintah solat. Sebelum tu kita dah lengkap dah sekarang ni. Kita dakwah ni lain sikit, kena complete. Semua pasal perintah solat ada, puasa ada, zakat ada, haji ada. Kena package kalau dakwah hari ni. Tapi keutamaan pada orang yang kafir belum masuk Islam adalah terangkan dia tentang keindahan orang masuk Islam macam mana syahadah tu. Seperti tengok cara orang lain orang macam mana. Tapi kita kena ingat nanti kamu dengan ikut orang lain pula. Metodologi. Pendekatan dalam berdakwah ni kadang-kadang anugerah Tuhan. Ada orang dakwah, kita tak boleh ikut dia. Dia dakwah macam ni, kita tak boleh ikut. Kita dakwah pula, orang tak boleh ikut cara kita. Masing-masing punya style. Cara dakwah berbeza-beza. Satu ketika dulu, saya masa awal tahun 80-an dulu, saya pusing Malaysia ya dakwah ni. Sebulan sekali mesti tawak. Waktu lain dekat-dekat lah. Masa tu lepas 13 Mei. Orang Melayu ni sesat larat dalam persilatan, jangan cerita lah. Macam-macam sesat silat. Silat ni saya cerita, Tok Guru berjalan. Kami pun berjalan lah, pergi dakwah. Perang tempat ajaran silat-silat yang tak betul tu. Yang datang daripada Tok Guru tu. Atau gunung ganang lah dia punya Tok Guru dia. Bersilat ni sampai tak sedar diri lah macam-macam. Dengan Nasrul Haq lah, Budi Suci, Tapak Suci, Wali Suci, Selena Merah, Selena Atu, Selena ini, macam-macam. Macam-macam ilmu. Tu masa tu. Nak dakwah dia orang tak reti. Sebab lepas 13 Mei, lepas perang. Bergaduh di Malaysia ni. Masing-masing nak berlaga bau dengan Cina pun nak bertumbuk ya. Makan Cina, makanan Cina tak makan, tak usik. Tu masa tu. Boleh dakwah macam itu. Sesuai dengan zaman tu. Lepas satu ketika saya perasan, cerita pasal silat orang tak ada dah. Silat apa Ustaz? Kita lah senapang, senjata. Sungguhlah. Tak sesuai aku ajar silat sekarang ni. Tak apalah. Tukar pula. Masuklah dalam bidang perniagaan. Meniaga kan pandai pun. Kan kita meniaga mengaji. Duk jual barang bukan yang reti pun. Tapi dah terpaksa. Tak boleh kalau tak masuk dalam bidang ni. Ni apa jadi ni? Hak nak meniaga ni bukannya tahu benda. Dia tak nak cari duit lah. Allah takdir lah kita. Bukan kita nak. Semua berlaku dengan kehendak Tuhan. Meniaga lah. Dakwah kat meniaga pula. Jenuh buat macam-macam. Nak bagi orang faham. Tapi ajar syahadah. Bukan syahadah Ustaz ni. Kena syahadah. Hak tu wajib. Hak meniaga kamu tu harus. Hak ni wajib. Kamu nak yang mana dulu? Tapi sebab dakwah kita masuk metodologi tadi, pendekatan tadi yang berbeza-beza, kita tengok kita nak masuk kat mana. Zaman sekarang ni COVID. Nak ke depan tak boleh. Mana nak bertemu tak boleh. Nanti jangkit COVID pula. Pakai kaedah macam ni. Pakai online pula. Ni online pula zaman sekarang ni. Bentuk pendekatan dakwah macam ni sekarang.
tak sama macam yang sebelum ni. Jadi kita jangan harap yang 20 tahun sudah kaedah kita dakwah boleh pakai sekarang. Tak boleh. Dia berubah-ubah dakwah ni. Saya melalui zaman tu. Perubahan-perubahan. Tapi kalimat yang kita bawa dulu pun syahadah juga. Pergi gelanggar orang. Dia kata apa? Okey. Tak apa Ustaz. Boleh buat kuliah. Ceramah lah kita ni. Tak apa. Kejap lagi tak silat ni cerita silat. Cerita sikit lah silat. Silat. Lepas tu. Okey macam ni. Sekejap lagi kita main zaman dulu dia cabar ya. Siapa menang Ustaz ya? Ikut orang tu ya. Apa kata kita? Tengok badan dia, sasa dia, silat dia buah dia, betok kaki tu. Dia letak kuda-kuda dia 4-5 orang dia atas kaki dia tu. Naik ke atas tu. Berani kita lawan. Sebab Rasulullah dia bertempur, dia berlawan. Dia dakwah dia berlawan dengan Rukanah dengan As-Saudi tu. Dia kepit tu Quraisy tu. Lawan Rasulullah. Kita kalau cabar, minta maaf lah bang, saya tak pandai silat bang. Ini dayus yang pendakwah. Nak masuk gelanggang, make sure berani. Lepas tu syahadah ni kehebatan dia. Bila kita terima syahadah tu Allah bagi segala-galanya. Apa yang ada kat Rasul tu ada kat kita. Cuma sikit banyak ya. Mana kekuatan silat ke apa benda semua ada. Kita masuk pergi gelanggang tu. Masuk gelanggang ni, orang cabar. Tak apa janji, syarat janji kan. Siapa kalah, ikut orang menang. Okey? Bet, setuju, masuk, main. Main sungguh bukan main ni, main memang nak pukul sungguh. Main bukan main tekat dan jinta-jinta telinga tak. Dia kira langkah satu dua tapak, langkah-langkah makan. Tu ya. Jadi itulah permainan dakwah masa itu. Maknanya sanggup tak sanggup kita kena rempuh. Challenge memang tough lah. Memanglah ikut seria juga benda macam ni. Kita pun tak tahu apa nak jadi. Tapi alhamdulillah. Terus kalah ikut setengah tu angkat kaki tak boleh dah. Langkah. Habis dia tanya, kenapa tadi saya tak boleh angkat kaki Ustaz? Kamu tu tak silap, kamu tu ada jin. Wirid-wirid, zikir-zikir, ayat-ayat yang kamu ambil kat siapa? Kamu faham ayat-ayat Quran yang kau baca tu sebenarnya, kamu ingat ada khadam dia, penjaga dia. Dia ada malaikat, jin Islam, jin kafir. Yang datang kat kamu tu bukan yang malaikat, tu jin kafir atau jin yang fasik tu. Bila bertemu dengan gerak-gerak atas gerak syahadah ni, tak boleh pergi dia. Allah dia kata menyesal dia. Budak-budak Nasrul Haq jumpa saya. Dia nak tarik jin tu. Dia kata dia tak boleh hidup ada Ustaz. Setiap pagi dia kena naik motor press sampai 5-6 km. Jin tu kejar dia macam King Kong tu. Punya besar jin tu. Datang jumpa saya. Tolong. Kawan saya tu. Tolong aku. Saya kata tak apalah. Tu sembang-sembang. Dalam sembang dan dia minta tolong tu dia cakap apa saya. Kalau aku tarik kamu ni. Kalau duduk tak jauh pun sebelah biasa kan. Kalau aku tarik kamu terlentang kamu ni. Cabar kita. Kita pun tengok siapa ni hai kamu ni. Tariklah saya kata. Tarik tengok. Tak boleh kan? Try lah tengok. Rupanya sebelum ni, orang jumpa dia cakap besar, dia rentap. Memang tertonggeng. Tu. Nasrul Haq dia belajar. Saya ingat lagi dulu. Tak apa, saya kata macam ni. Macam ni. Kamu nak buang kan? Okey. Talqin ajar mengucap. Rentap jin tu buat keluar. Cabut ke ubur-ubur tu. Menyerit. Allah! Menyerit. Sakitnya. Puluh tahun duduk dalam badan dia. Berebah atas riba saya tu. Terus tak sedar. Ambil bantai tak. Ada 15 minit. Sedar. Gerak-gerak bangun. Ngucap. Dah bangun. Bawa pergi bilik luar. Macam mana rasa? Allah dia kata. Nampak kalimat macam panah atau macam lintar tu. Macam cahaya masuk tu. Lepas talqin tu. Baru jin tu keluar. Tu dia. Masa tu. Jadi kalau tengok memang dahsyat. Saja saya cerita dalam kuliah malam ni kan nak bagi faham. Jadi pendakwah syahadah ni memang kita kena nekat sungguh-sungguh lah. Kita tak tahu apa akan jadi. Hidup mati ni kerja Allah. Mati sekali lah. Saya kata mati sekali. Kalau mati pun matilah. Mati atas tiket kalimat syahadah ni memang kita cari. Semua orang cari. Jadi itu contoh. Kan? Zaman dulu. Lepas tu masuk zaman 80-an ke 90-an. Dah berubah dah. Orang dah start fokus. Orang Melayu mula berniaga. Masa tu saya sendiri tak boleh nak pergi dah. Ajar silat semua tak nak datang. Dengar silat tak nak belajar dah. Tak apalah kita tukarlah. Doa ke Tuhan. Allah pun kalih lah. Jadilah pula usahawan. Bukan pandai pun. Orang tengok ustaz mengaji mana? Mengajilah. Jampi-jampi jadi ubat. Jampi-jampi jadi ubat. Jampi lah. Letih. Nak buat macam mana? Kita bukan pandai pun. Nak buat ubat-ubat apa ni, ubat-ubat macam tu, buat pakai ubat. Datang anak murid ramai. Ustaz, ambil buku. Dia bagi kat saya apa tahu? British Pharmacopoeia. Macam tengok tikus, tengok besi.
British Pharmacopoeia tu tebal. Buku ni berapa ribu? 15,000 ke 12,000 beli dari UK. Semua formula ubat dalam tu. Version berapa saya tak ingat dah. Tak apalah. Belajar. Jangan tak terbakar rumah punya nak buat ubat. Itulah kita punya belajar. Nak masuk dalam gelanggang dakwah bukan senang, nak kena pandai. Bila orang tanya jawab, boleh jawab semua. Hei, pandai ustaz ya, terror mengaji kat mana? Padahal mengaji apa? Anak murid pun pandai sangat, malas. Bagi buku ya. Itulah contoh. Nak cerita macam mana dakwah ni berubah-ubah. Sampai zaman sekarang ni, masuk tahun 2000, wawasan baru, kita terpaksa menempuh normal baru. Pening kepala pula. Ni saya ni pun dah pening ke ni? Duk mikir macam mana aku nak buat pula, nak ubah dakwah. Yang mana yang 10-20 tahun sudah, dah tak boleh pakai dah. Dah berubah dah sekarang ni. Tapi yang nak disampaikan kalimat syahadah tetap macam tu juga. Macam mana dulu, macam itulah sekarang. Dalam norma yang baru ni pun, kita terpaksa, kita masih lagi. Itulah kata kelebihan kalimat syahadah, kalimat tauhid ni. Duduklah pada bila waktu pun, dia tetap kalimah tu juga. Tak berubah. Yang berubah, bentuk secara teknikal, dia berubah-ubah. Tapi nak bawa macam-macam style. So, yang baru, kita kena cepat ambil peluang. Bukan ambil peluang, kena segera belajar macam mana kaedah-kaedah pendekatan dakwah yang dalam bentuk yang baru ni. Kena cepat. Tidak kita tertinggal nanti dengan orang lain. Mana nak berniaga ke nak apa ke, masa sekarang ni Allah bagi masa untuk kita berhurung ni, bukan sudut diam kat rumah, bukan sudut bela lemak kat perut tu. Lemak kat perut lalas kedai, hak gemuk-gemuk tu tetek macam tetek bini dah, sama dah. Dah makan ke darah duduk rumah, bukan dia nak mikir macam mana nak cara kita nak lepas apa nak jadi. Ini benda kita kena ambil fikir. Ini bentuk-bentuk yang benda baru. Kena fikir dah. So malam ni mudah-mudahan siapa yang dekat sini tu fikir baik-baik. Kemana kita nak pergi. So inilah bentuk dakwah yang kita nak kena faham. Jadi saya cerita ni apa? Ni pengalaman yang saya lalu. Macam mana bentuk medan dakwah yang kita kena tempuh. Memang dia tak sama. Sama. Baik, boleh faham kan? Okay, good. InsyaAllah. 12 lebih dah ni. Jadi di sini lekuk dulu lah. Kita tangguh dulu untuk malam ni. Jadi banyak benda, saya rasa banyak benda dah boleh belajar malam ni. Pendekatan kita ni nak duduk sebagai seorang da'i, banyak benda nak kena buat. Kita minta doa kat Allah. Macam manalah kita nak tolong diri kita. Kita nak sebarkan dakwah ni, sebab bila kita dilantik sebagai khalifah, apa peranan khalifah? Orang yang mengucap syahadah tu dia adalah khalifah Allah. Bila jadi khalifah Allah, apa hak khalifah? Apa tugas khalifah? Ialah menggantikan Allah, memakmurkan bumi ini dengan syariat-syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya kena sebar syahadah ni. Nak mengaji. Kamu suka ke kamu tak suka, kamu nak mengaji. Bagi faham. Faham tak? Jangan duk bagi alasan banyak sangat. Kalau sakit berubat. Tak reti, tak ada ilmu, mengaji. Senang je formula dia. Jadi di sini dulu insya-Allah, mudah-mudahan apa yang kita bincang pada malam ni agak panjang. Berkat Ramadan. So ada besok malam lagi, lusa ada 2 malam lagi insya-Allah. Saya cuba cover takat mana yang boleh pergi dulu bahagian syahadah ni. Okey. Jadi sampai di sini dulu. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wan nasiril haqq bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadarihi wa miqdarihi al-azim.